Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku. Bertiuplah, oh angin bayu, laju, laju, buaiku laju. Assalamualaikum, saya Mak Jah. Apa khabar semua anak-anak Mak Jah? Mak Jah berdoa semoga anak-anak Mak Jah di dalam keadaan sehat sejahtera. Alhamdulillah. Kita sepatutnya bersyukur kepada Allah kerana kita masih bernafas, masih sihat, masih melalui hidup ini dengan seadanya. Alhamdulillah. Apapun seperti biasa pada minggu ini, Mak Jah ingin merungkai alam gaib seperti biasa. Tapi pada kali ini, Mak Jah ingin berbicara mengenai sejenis makhluk halus yang dinamakan toyol. Toyol adalah sejenis makhluk halus yang dipelihara oleh tuannya. Dulu, pada zaman Mak Jah kecil-kecil dulu, Mak Jah pernah mendengar cerita orang tua-tua. Apabila satu kejadian kecurian di kampung, mereka sering mengaitkan dengan orang yang baru balik dari haji. Mereka selalu berkata, ada orang yang baru balik daripada haji ni, sebab itulah ada toyol. Mak Jah agak pelik dan keliru, kerana bagi Mak Jah, pergi haji adalah satu amalan yang sangat mulia. Pergi kerana Allah, takkanlah balik ada kejadian yang buruk berlaku, toyol dan sebagainya. Mak Jah tak percaya dengan cerita-cerita yang berlaku pada zaman Mak Jah kecil dulu. Jadi Mak Jah pernah bertemu dengan seorang wanita, Hajah ni. Dia bercerita dengan Mak Jah. Mak Jah pun bertanyalah mengenai toyol atau apa sajalah, dan apa yang perlu dibuat semasa diorang pergi haji. Mak Jah tanya dekat Hajah ni, Hajah, betul ke ada orang yang ambil toyol bila diorang pergi haji? Mak Jah terkejut kerana Hajah ni kata, betul Puan Khatijah. Dia kata betul, ada orang yang pergi ke Mekah, di samping dia nak menunaikan tanggungjawab dia untuk menunaikan haji, dia juga membawa benda-benda kurafat balik ke negeri dia. Oh, Mak Jah pun tanya, macam mana dia orang buat, dia orang pergi ambil toyol ni? Rupa-rupanya menurut Hajah ni, bukit tu adalah tempat untuk melontarkan syaitan yang ada dalam diri kita, di Jumrah dia panggil. Di situlah mereka melakukan ritual untuk mengambil benda-benda kurafat dan dibawa balik ke negeri masing-masing. So saya tanya, senang ke nak buat benda ni? Dia kata benda ni sangat senang kerana sebagaimana yang kita tahu, di tanah suci ni apa saja niat kita Allah akan makbulkan. Wa imma kau nak buat jahat sekalipun Allah akan makbulkan. Kata Hajah ni, mereka meletakkan batu sahaja dan mereka adalah upacara ritual dia. Lepas tu dia ambil batu tu dan dia balik ke negara masing-masing dan dia puja batu tu, dan maka batu tu jadilah toyol. Itu sesenang itu. Tetapi harus diingat ya anak-anak, mereka tidak sedar yang mereka telah pun bersahabat dengan jin.
tahu sajalah, kalau manusia bersahabat dengan jin, tidak ada kebaikan, semua keburukan. Kerana jin ataupun syaitan, tugas mereka hanyalah semata-mata untuk menyesatkan manusia. Kenapa ada orang yang sanggup memelihara toyol? Apa tujuannya? Tujuan mereka memelihara toyol adalah untuk mencuri duit di rumah-rumah jiran sekitar mereka. Jadi tugas toyol ini adalah untuk mencuri duit. Jadi bagi Mak Jah, mereka yang tidak bertanggungjawab yang memelihara toyol ini adalah mereka yang tamak, mereka yang tidak mahu bekerja keras, mereka yang ingin hidup senang lenang tetapi mendatangkan hasil. Jadi mereka memelihara toyol. Jadi toyol ini seperti mana keadaannya? Okey. Sebagaimana yang Mak Jah telah beritahu, jin ataupun syaitan, kita tidak tahu asal bentuk mereka. Menurut kata nenek Mak Jah dulu, toyol ini fizikal dia, apa yang dinampakkannya kepada kita adalah berupa kanak-kanak kecil yang berbogel dan mukanya sangat menakutkan. Kalau kita boleh tengok di dalam filem, mukanya seperti giginya tajam-tajam, matanya merah, ada yang kalau di dalam filem ada yang membuat dia berwarna hijau atau ada yang berwarna hitam dan dia botak. Tapi apapun, kebanyakan mereka mengatakan toyol ini adalah berbentuk seperti kanak-kanak kecil yang botak dan berbogel. Itu adalah fizikal yang dinampaknya. Jadi apa pemakanan toyol ni? Setahu apa yang kita tahu, apabila seseorang memelihara toyol, mesti dia kena bagi makan toyol dia. Rupa-rupanya apabila tuannya telah membuat perjanjian dengan toyol, jadi dia kenalah melaksanakan apa yang diminta oleh toyol ini. Selalunya apa yang diminta oleh toyol ini adalah darah tuannya setiap hari ataupun setiap bulan. Jadi toyol ini dipelihara di dalam botol. Di dalam botol yang tidak berapa besar, di dalam botol kecil. Dan konon cerita di zaman dahulu kala, tuannya setiap hari akan memberi darahnya, iaitu di jari manis kalau tak silap Mak Jah, ataupun di mana sajalah. Dia akan cocokkan dengan jarum dan dia masukkan darah dia di dalam botol untuk memberi toyol dia makan. Dan perjanjiannya ada yang setiap hari dan ada juga yang setiap bulan. Yang menjadi uniknya, apa kelemahan toyol? Kita kena tahu apa kelemahan toyol. Seperti kanak-kanak kecil, toyol juga ada kelemahan dia. Kerana toyol ini, dia perangai dia seperti kanak-kanak kecil yang suka bermain. Contohnya bermain guli atau bermain bola sepak. Jadi menurut cerita di zaman dahulu, arwah nenek Mak Jah dulu selalu pesan, kalau dekat kampung mana-mana terdengar ada duit hilang, walaupun disimpan dah dikunci dan hilangnya adalah secara misteri, tolonglah, dia kata, tolonglah tabur kacang hijau di sekitar duit yang kita simpan. Toyol ini dia suka bermain dengan kacang hijau. Jadi apabila kita taburkan kacang hijau di sekitar duit yang kita simpan dan kemudian kita kunci di bilik, dia akan datang, dia akan masuk ke bilik itu dan dia leka bermain dengan kacang hijau
dan dia terlupa untuk mencuri duit kita. Mak Jah pernah syuting dekat suatu kawasan di sekitar Perak, di mana dia perumahan kampung di Felda kalau tak silap saya. So bila saya sampai ke rumah, tuan rumah pun baik orangnya, bertanya kabar. Tapi tuan rumah ini menasihatkan saya dan juga semua kawan-kawan saya dan kru-kru semua. Dia kata, dia beritahu dekat kami, sesiapa yang ada bawa duit, tolong jangan bawa duit semasa syuting di kampung saya. Saya pun terkejut. Kenapa tak boleh bawa duit? Kerana dia kata di kawasan ini toyol tengah mengganas. Rumah dia pun kena curi. Jadi besoknya saya pun tak bawa duit lah. Saya pun agak khawatir jugalah kalau kita nak beli barang-barang apa semua, kita agak sukar kerana duit kita terpaksa tinggalkan di bilik penginapan. Saya bertanya kepada tuan rumah, kenapa kami tak boleh bawa duit? Dia kata pada masa ini toyol tengah mengganas di sekitar kampung dia dan dia pun mereka tahulah siapa yang membela toyol tu. Tapi katanya toyol ni dia punya kecerdikan dia, bayangkan pernah berlaku depan mata dia, seorang pakcik nak bawa cucu dia pergi naik motor, pergi beli aiskrim ataupun gula-gula di kedai, bawa duit. Pakcik ni dia bawa cucu dia nak pergi belikan cucu dia aiskrim ataupun gula-gula. Dia bawalah duit, kebetulan memang ada RM50 semata-mata, satu not RM50 dibubuhlah dalam kocek seluar dia. Jadi dia pun bawalah cucu dia naik motor sampai di depan kedai. Dia pun seluk poket dia nak ambil duit RM50 itu pun dah hilang. Jadi masa bila toyol tu pergi ambil duit dalam kocek pakcik ni pun tak tahulah. Tapi begitulah mengganasnya toyol di kawasan kampung itu pada masa itu. Saya tergamam, saya macam terkejut mendengar macam tu. Rupa-rupanya kalau kita tengah berjalan pun, kita berjalan kaki dan duit dalam poket kita pun dia boleh ambil. Dan kita pun tak tahu masa bila dia ambil. Kerana toyol adalah sejenis jin. Dia boleh pergi ke mana-mana tanpa ada had, tanpa terbabit dengan ruang dan juga masa. Jadi duit boleh hilang begitu saja. Jadi begitulah kisahnya. Kalau kita dengar kawasan kita ataupun kawasan perumahan tu ada toyol, maka kita bertanyalah dengan orang-orang tua kita apa yang perlu kita buat. Jadi itu sajalah pesan Mak Jah pada minggu ini, supaya kita sentiasa berhati-hati, supaya kita sentiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kerana kalau kita sentiasa mendekatkan diri kita dengan Allah, benda-benda buruk tidak akan datang ganggu kita, insya-Allah. Jadi pesan Mak Jah pada anak-anak Mak Jah seperti biasa, ingat jangan leka hidup di dunia ini, kerana ada yang memerhati kita di alam sana. Selamat tinggal.